Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah SWT kerana memberi keizinan kita berada di dunia ini dalam kesihatan dan kesejahteraan. Sidang jemaah yang dikasihi, mohon keizinan untuk saya memberikan sedikit tazkirah berkaitan dengan penjagaan dan peringatan Allah SWT kepada kita sebagai hamba-Nya melalui surah Yasin. Surah Yasin dari ayat 1 hingga ke 10. Allah memulakan surah ini dengan kalimah Yasin. Yasin, hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui maksudnya. Ayat yang kedua, Allah memulakan surah ini dengan cara bersumpah dengan Al-Quran. Quran ini yang disifatkan Allah dalam ayat ini sebagai penuh hikmah, menerangkan sifat hidup yang sentiasa segar yang ada pada Al-Quran. Ruh Al-Quran yang sentiasa hidup segar mengalurkan kebahagiaan kepada roh manusia, supaya dengan itu manusia menjadi celik dan menyedari kejelekan kehidupan mereka yang berpaling dari fitrah yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cahaya hikmah yang dipancarkan Al-Quran kepada orang-orang yang mempelajarinya, ia akan mendidik dan memandu penuntut tersebut sehingga manusia itu memperolehi ilham yang menyampaikan kepada jalan Allah yang menepati dengan perjalanan cakrawala seluruhnya. Keagungan yang dikandung oleh Al-Quran inilah yang menjadi bahan atau alat untuk Allah SWT bersumpah mempertegaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan adalah sebenar-benarnya rasul yang dibangkitkan untuk manusia. Ayat yang ketiga, bukan setakat itu sahaja, malahan ia perlulah menjadi petunjuk yang perlu digunakan sepenuhnya oleh setiap umat manusia. Dari sini jelaslah kepada sesiapa yang mempelajari Al-Quran bahawa sesiapa di kalangan manusia yang mencari kebenaran dengan membelangkangkan Al-Quran, pasti ia akan tersesat, tidak menemui jalan sebenarnya, kerana ia mencari sesuatu yang bukan dari pencipta yang sebenarnya. Sidang muslimat sekalian, ayat keempat, pemberitahuan secara langsung dari Allah kepada nabinya dengan lafaz sesungguhnya engkau bahawa ia adalah sememangnya seorang rasul yang diutuskan adalah untuk menetapkan dengan satu ketetapan yang tidak dapat disangkal-sangkal lagi tentang kebenaran dirinya adalah rasul, dan risalah yang dibawanya adalah sebenar-benarnya dari Tuhannya yang maha perkasa. Dalam erti kata yang lainnya, pemberitahuan ini tetap berlaku dan keterangan-keterangan yang bakal ditemui dengan sepanjang zaman akan terus memperakui kebenarannya. Meskipun ada pihak mahu menyangkalnya, sangkallah setakat mana yang mereka mahu sangkalkan. Penjelasan ini tetap akan terselah dan tidak akan dapat disembunyikan walaupun seluruh dunia mahu menolaknya. Seluruh pergerakan alam dan yang akan berlaku ke atasnya akan membuktikan kaedah itu. Jemaah yang dirahmati, dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6 jelas menerangkan tentang hakikat kenabian. Setiap nabi
Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ia berada di atas jalan yang benar. Ia perlu diikuti dan menjadi contoh kepada setiap yang mencari jalan yang benar untuk kembali kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas jalan kebenaran yang menyampaikan kepada Allah. Lantaran itu kita mendapati banyak golongan yang menyeru kepada jalan hidup yang sejahtera tetapi menolak ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak sampai kepada jalan Allah yang sebenarnya. Umpamanya golongan anti hadis yang mendakwa kononnya menerima Al-Quran semata-mata dan menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang ke-7. Allah SWT juga meningkatkan manusia Allah SWT juga meningkatkan manusia. Kamu memberikan Rasulullah SAW Allah SWT juga mengingatkan manusia. Kamu memberikan peringatan kepada kaum yang bapa-bapa mereka belum pernah diberi peringatan, kerana itu mereka lalai, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam ayat ke-7 ini. Penurunan Al-Quran ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu tanggungjawab yang besar, iaitu memberi peringatan kepada kaum musyrikin Mekah dan yang mana mereka setelah kematian Nabi Ismail tidak lagi menerima seorang rasul pun yang pernah memberikan peringatan untuk mereka. Lantaran itulah mereka menjadi lupa. Ayat yang ke-8. Allah SWT membelenggu mereka segala penyakit hati, lupa kepada hakikat diri yang lemah yang semestinya kembali dan tunjuk kepada Allah lah yang merencatkan keutahan hamba untuk mencari petunjuk Allah dalam meniti umur kehidupannya. Maka peringatan dan amaranlah yang sewajarnya menjadi penawar terbaik kepada ibu kepada segala penyakit itu. Amaran yang datang daripada Allah sendiri disampaikan oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah yang telah terputus dari petunjuk wahyu semenjak kematian Nabi Ismail. Terputus dari petunjuk wahyu semenjak Nabi Ismail. Sudah lebih 30 generasi sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya, dibiarkan memutuskan sesuatu dengan akal fikiran sendiri yang dipandu nafsu dan yang keji. Nafsu yang keji itu tanpa petunjuk wahyu. Ayat 9 dan 10, Allah menjadikan sekeliling mereka pemisah dan peninding yang menghalang mereka dari pendapat hidayah, dan mereka tidak akan beriman tidak akan beriman walaupun mereka diperingatan. Sekadar itu yang saya dapat sampaikan. Semoga ada kebaikan dari Allah SWT atas usaha yang sedikit ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.